ولمشايخنا ومعلمينا ولجميع أرواح المسلمين والمسلمات المؤمنين، وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. قال مصنف رحمه الله تعالى، berkata muallif, dan sesungguhnya bersetuju bagiku oleh menazamkan akan sesuatu nazam pada mengandungi akan ini makna. Jadi muallif telah menazamkan akan suatu nazam, berkehendak menazamkan akan suatu nazam. Ini nazamnya. Siapa-siapa yang berkehendak ia akan menghimpunkan angan-angannya semuanya, maka mengambillah akan malamnya pada mendapatkannya akan unta tunggangannya. Siapa-siapa yang nak menghimpunkan azamnya, cita-cita dia, angan-angan dia. Kamu angan-angan nak jadi apa? Menjadi orang alim. Yang dimaksudkan kat sini adalah ilmu. Kalau kamu nak jadi orang alim yang dimuliakan oleh Allah, kamu nak jadi ahli ilmu yang dimuliakan oleh Allah, jadikanlah malam ni, malam, supaya kamu dapat tunggangannya. Unta itu sebagai tunggangan. Jadi malam ni sebagai kenderaan. Sebab tu ulama dia sebut kepada kita macam ni, jalan untuk orang yang hampir dengan Allah, dia mesti ada kenderaan. Kenderaan dia itulah ibadat, zikir, solat malam. Ini kenderaan. Itu orang yang Allah, bila Allah sayang dia, Allah sayang dia, lalu Allah kurniakan kepada dia perkara yang telah dikurniakan kepada hamba-hambanya yang Allah sayang. Tak ada satu hamba Allah yang Allah sayang yang Allah tak bagi ilmu, dan Allah tak bagi kemuliaan ilmu. Semua hamba-hambanya yang Allah sayang, Allah bagi ilmu dan Allah bagi kemuliaan ilmu. Sebab ini janji Allah. Janji Allah pada hamba-hambanya yang Allah sayang, Allah akan bagi kepada mereka ilmu. Wa yu'allimukumullah. Allah bagi mereka ilmu. Sebab itu dalam perjalanan ilmu, malam ni menjadi tunggangan. Tunggangan bagi ahli ilmu, untuk mendapat keberkatan ilmu, kemuliaan ilmu. Sebab itu kalau nak jadi kekasih Allah, 3 rukun kata ulama. Satu,
bangun malam. 2, banyak diam. 3, banyak lapar. Nak jadi kekasih Allah, 3 rukun ni kena ada. Banyak diam, banyak lapar, bangun malam. Banyak diam, banyak lapar, bangun malam. Ni dia. Boleh diam banyak, bercakap bila perlu. Seperti mana yang Nabi sebut, orang yang beriman dengan Allah dan Rasul, falyakul khairan aw liyasmut. Dia bercakap benda baik, aw liyasmut, ataupun dia diam. Diam. Itu dia. Diam dia itu kerana dia tak mau jatuh kepada perkara yang haram. Sebab banyak cakap lagi banyak salah. Sebab Nabi sebut, antara sebab mata kita ni beku, susah nak menangis. Sorang-sorang nak menangis susah. Nabi cakap sebab apa? Sebab dosa banyak. Dosa banyak ni sebab apa? Nabi cakap sebab banyak cakap. Banyak cakap, banyak salah. Bila banyak cakap, banyak salah. Bila banyak salah, banyak dosa. Baik. Menyedikitkan olehmu akan makanan kau. Nampak? Supaya dapat dengan dia akan berjaga. Bila kita kurang makan, senang jaga malam. Dia jaga sendiri. Dia kurang makan, senang jaga malam. Malam senang nak jaga. Jika engkau kehendak, hai tulanku, bahawa engkau sampaikan sempurnanya. Kalau kita hendak, dapatlah kita, sampailah kita. Tapi kalau kita tak hendak, tak nak bersungguh-sungguh, tak dapatlah kita. Sebab itu Habib selalu sebut, ilmu banyak tapi tak berkat, tak guna. Walau ilmu kita sikit, tapi berkat. Lalu kita kata kalau ilmu sikit susahlah. Jangan salah faham. Ilmu yang berkat ini nescaya akan ditambahkan oleh Allah ilmu. Walaupun ilmu dia sikit, tapi sebabkan barakah ini lalu ditambahkan oleh Allah akannya ilmu. Tambah. Itu Habib selalu pesan, cari keberkatan ilmu. Cari keberkatan ilmu. Cari keberkatan ilmu. Sebab zaman ini zaman orang berilmu tetapi berkat dah diangkat. Jadilah orang sedikit daripada orang banyak. Maksud Abi apa? Jadi orang sikit daripada orang banyak. Jangan mengajar ilmu, tetapi kejarlah keberkatan. Zaman orang kebanyakan orang mengajar ilmu tetapi meninggalkan barakah. Tetapi kejarlah barakah ilmu. Bila barakah ini datang, maka ilmu ini ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya terang tiada berhajat kepada mensyarahkan lagi. Dikatakan siapa-siapa yang menjadikan dirinya berjaga pada malam, maka sesungguhnya menyukakan ia akan hatinya pada siang. Lepas itu Tok Guru dulu, dia banyak jaga malam beribadah, hati dia senang. Habib ingat lagi almarhum Ayah Habib.
Paling sikit dia semayang sunat mutlak, paling sikit 20 rakaat, paling sikit setiap malam. Itu sikit. Sebab Abi pernah jadi driver dia. Abi pernah jadi driver dia. Paling sikit dia semayang malam 20 rakaat, baru dia lena. Lepas itu pukul 4 dia dah bangun. Kalau pukul 1 sampai pukul 2 tu, dia akan duduk dalam zikir, di semayang sunat. Semayang tasbih ni boleh dikatakan setiap malam. Almarhum orang tua Abi tak boleh lawan. Buat ibadat ni, Abi nak lawan orang tua Abi pun tak boleh lawan. Paling sikit dia semayang sunat mutlak, 20 rakaat setiap malam. Macam mana tak berkat ulama-ulama dahulu. Kita ilmu banyak, tapi kosong. Kosong. Ilmu kita banyak tapi kosong. Jadi sebab itu kata ulama, ilmu ini adalah jalan untuk kita dekat kepada Allah. Kata orang yang dekat kepada Allah, hati dia gembira. Makin dia dekat dengan Allah, hati dia makin seronok. Makin dia dekat dengan Allah, hati dia makin senang. Makin senang, makin dia rapat, makin senang. Makin dia rapat, makin hati dia makin senang, makin seronok. Sebab itu kita tengok ulama-ulama terdahulu, tok guru pondok-pondok ni senang hati. Sebab mereka dekat dengan Allah, makin hampir dengan Allah. Sebab ilmu ni menjadi alat untuk mereka dekat kepada Allah, bukan alat untuk mereka bermegah-megah. Walaupun ilmu ni satu kemegahan, tapi mereka jadikan ilmu ini makin mereka dekat dengan Allah, makin mereka kenal dengan Allah. Dekat, semakin dekat. Ini hebat mereka. Tak dapat tidak bagi penuntut ilmu itu dari berkekalan atas membaca-baca dan mengulang-ulang akan dia pada awal-awal malam dan akhirnya. Rajin tengok-tengok balik kitab kamu, baca. Abi dulu masa belajar, Abi ni tak pandai. Sebelum Abi nak belajar, Abi buka 3-4 kitab dulu. Katalah malam ni pukul 8 ada kelas tafsir. Abi buka 3-4 kitab dulu, Abi baca. Dah habis baca satu muka, apa yang Abi faham, Abi pergi mengaji. Lepas itu kitab Abi ni tak ada dobit. Kalau kamu tengok kitab-kitab Abi di pejabat, kitab Abi semua bersih. Kebanyakannya bersih, tak ada dobit. Sebab Abi baca dulu, nanti Abi ambil faham daripada Syekh. Jadi kaedah itulah yang dibuat oleh ulama. Memang disuruh macam ni. Barang yang antara Isyak dan waktu dini hari itu waktu yang diberkatkan. Isyak sampai tengah malam, waktu barakah. Waktu tu berkat. Itu dulu lepas mengaji kelas maghrib ni, Abi mengaji tafsir. Lepas Isyak, Tok Guru akan buka kitab sampai pukul 1 pagi. Lepas Isyak, lepas makan, Tok Guru dah makan apa semua. Atau pukul 10 sampai 1 pagi dia buka 3 kitab.
Tapi satu benda lebih pelik. Masa dia buka kitab, rasa nak terkencing pun tak ada. 3 jam. Rasa nak terkencing, rasa apa semua tak ada. Berkat. Itu hebat. Mereka pula orang-orang yang dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Antara guru hadis Nabi, setiap hari dia khatam Quran sehari sekali. Guru hadis Nabi, dia di antara guru Nabi yang beramal dengan amalan selawat lam'atul aurat syahadikutan. Dia beramal. Yang antara selawat yang kamu baca 149, itu yang dia beramal. Ulama-ulama ni sebahagian itu amalan ni. Mereka ni Masya Allah hebat-hebat. Jadi sebab itu mereka dapat anugerah yang hebat. Mereka dapat anugerah yang hebat. Sebab mereka hebat dengan Allah. Mereka alim. Alim. Tapi mereka tidak bermegah-megah dengan ilmu mereka. Kalau orang tak cari dia, orang tak tahu. Kalau duduk di Masjidil Haram tu, kita ingat orang biasa. Walhal ulama yang besar. Tapi mereka ni dekat dengan Allah. Lalu Allah bagi kemuliaan demi kemuliaan. Antara kemuliaan masa hidup dia banyak, dan kemuliaan pada mati. Abi bukan reka cerita. Seminggu sebelum guru Abi nak meninggal, dia datang. Dia bercakap dengan Syekh Abdullah, guru Abi, guru fiqah dan guru tasawuf. Dia cakap apa? Rasulullah, aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, dan Rasulullah bercakap, tidak lama lagi kau akan bersama dengan aku. Seminggu. Cukup seminggu. Pagi Jumaat dia pergi. Lepas solat subuh dia pergi. Nampak? Bila kita hampir dengan Allah, kita ada ilmu, dan ilmu ini menjadi alat untuk kita dekat dengan Allah. Satu Abi nak tanya, ilmu kamu banyak, dalam dunia ni kamu nak buat apa? Kalau kamu tanya ulama-ulama, mereka akan jawab, jalan aku nak balik kepada Allah. Sebanyak-banyak ilmu aku yang ada ni sebagai satu jalan, alat untuk aku nak balik kepada Allah. Kalau dalam dunia orang megahkan kita, orang sanjung kita, tapi di akhirat masuk neraka, nak? Abang nak? Tak ada. Biar kita bahagia dunia, bahagia di akhirat, maka wasilah ilmu inilah menjadi asbab kita tu dapat duduk dalam jannah Allah. Tu. Kamu kena tanya semua perkara yang ada pada kamu. Harta yang ada pada kamu untuk apa? Untuk kamu megah-megah. Orang yang bermegah-megah dalam dunia, di sana cilaka. Ilmu yang ada pada kamu untuk apa? Untuk kamu bermegah-megah. Kamu bermegah-megah dalam dunia, nak orang sanjung, nakkan kemuliaan dunia, di sana neraka. Kamu kena tahu setiap perkara yang diberikan oleh Allah sebagai satu ujian yang besar. Ujian atas kita. Ujian dia ke mana? Ujiannya di sana. Al-Quran yang ada pada kamu, semua yang ada pada kamu sebenarnya apa? Itu je. Mudah aja. Kalau kita nampak di sana, mudah. Tapi kalau tak nampak di sana, susah. Sebab itu kata ulama, dunia yang kita belakangkan, kita letak di depan. Akhirat yang di depan,
kita belakangkan. Apa maksud dia? Hidup ni makin lama makin kita akan tinggalkan dunia. Kan kita jalan, umur kan jalan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, lama-lama orang pun cakap meninggal mana dunia kat belakang lah kan. Kita nak tinggal dunia. Tetapi dunia yang kita nak tinggalkan, kita letak kat depan. Jadikan matlamat. Bila kita meninggalkan, kita tuju ke depan, bermaknanya kita sedang berdepan dengan akhirat. Silapnya, benda yang di depan kita letak di belakang. Benda yang kita di belakang, kita letak di depan. Maka cilakalah. Penuntut ilmu mubasyirah, olehmu akan wara, bergembiralah dengan warak ni tu. Warak ni apa? Jaga-jaga, hati-hati. Ini namanya warak. Warak ni bukan jalan tunduk. Bukan. Warak ni hati-hati, jaga-jaga. Nak cakap jaga-jaga, nak buat jaga-jaga. Kenapa jaga-jaga? Sebab dia pegang, orang lain tak tahu, tapi Allah tak tahu. Dalam hati dia selalu ingat macam tu. Aku ni buat sebab bukan nak minta suka orang. Aku nak Allah suka aku. Bila Allah suka aku, Allah suka kita, Allah sayang kita, maka kita akan dapat perkara-perkara yang Allah berikan kepada hamba yang dia sayang di dunia dan akhirat. Dunia, akhirat. Apa yang Allah tak mahu? Dunia ni, sampai Jibril nak doakan Bukit Uhud jadi emas. Nabi ni Allah sayang tak? Sayang tak? Nabi Allah sayang. Kalau Nabi nak dunia, Nabi akan kata, ya Jibril, doakanlah supaya Nabi takkan Nabi tak pandai kan? Boleh tak? Nabi kata, saya boleh guna emas ni untuk jalan dakwah. Kalau kita akan cakap macam tu kan? Betul tak? Saya gunalah. Tapi Nabi tahu tak? Waraknya pada Nabi. Nabi warak. Jadi kena ikut Nabi. Bukan serban lagi ikut Nabi, tapi warak pun kena ikut Nabi. Hati-hati. Aku ni kalau harta aku banyak, aku terpesong. Aku jadi jauh dengan Allah. Cakap senang. Saya besok bila ada harta banyak, nanti bolehlah saya sedekah, tolong orang. Jangan sombong. Sebab harta ni fitnah. Harta ni fitnah. Betul kata ulama, harta ni bila sikit rasa tak cukup. Bila banyak rasa sayang. Bila sikit tak cukup. Nanti kalau aku keluarkan untuk Allah tak cukup. Bila Allah dah bagi banyak, sayang tu pada agama. Pada dunia tak sah. Beli baju mahal-mahal tak sayang. Betul tak? Pergi umrah eksekutif tak sayang.
sebab kita yang dapat. Ya. Ya tak? Kita pergi umrah seorang 40,000, tak sayang sebab kita yang pergi. Cuba 40,000 cari 10 orang, seorang 10,000, 40,000 4 orang kau pergi. Sayang sebab bagi orang tu sayang, sendiri tak sayang. Ya tak? Kita makan bayar sampai 1,000 tak sayang, tapi bayar untuk orang 1,000 Allah sayangnya. 3 hari kita fikir. Ya tak? Sebab akhirat ni susah, jannah Allah ini susah, nak jadi orang pilihan Allah ini susah, nak jadi kekasih Allah ini susah. Ya. Dan jauh olehmu akan tidur, dan takut olehmu akan kenyang. Mengekal olehmu akan bacaan-bacaan, jangan kamu bercerai akan ia. Kerana ilmu itu berdiri ia, dan terangkat ia dengan membaca-baca. Maksudnya, hai penuntut ilmu, lazim olehmu akan diri kamu itu bersifat dengan wara', iaitu tertahan dan terpelihara dari mengerjakan yang haram-haram. Wara' ni apa? Allah pelihara dia, dan dia memelihara dirinya daripada perkara yang haram. Cakap yang haram, semua haram. Bila dia sering memelihara dirinya sampai satu peringkat Allah pelihara dirinya, ini dipanggil mahfuz. Sebab dia beradat memelihara dirinya dari perkara yang haram, sehingga dia menjadi istiqamah, lalu dikurniakan oleh Allah mahfuzun, iaitu pemeliharaan. Ya. Lalu Allah jaga dia. Ya. Dan jauh olehmu akan banyak ketiduran dan makan kenyang-kenyang, kerana keduanya menegahkan akan dapat ilmu. Ya. Dan kekal olehmu atas membaca-baca, jangan engkau lupa daripadanya, kerana bahawasanya ilmu itu hasil ia dan bertambah ia dengan membaca. Ya. Dulu Abi ada bagi amalan daripada seorang ulama, amalan supaya kuat ingatan. Apa dia? Ayat suratul A'la. Apa dia? Sanukri'uka falatan. Amalan untuk kuat ingatan. Baca sanukri'uka falatansa. Sanukri'uka falatansa. Sanukri'uka falatansa. Ya. Sebahagiannya mengatakan pegang ubun-ubun, niat supaya ingatan kita kuat. Dan sayugia bahawa mengambil untung oleh penuntut-penuntut itu pada hari-hari mudanya. Ya, macam kamu ambil keuntungan hari muda. Ya, macam ada sebahagian kami muda ni tak ada dengan ilmu, dengan benda lain. Ya, dah tua-tua baru nak dapat duduk dalam majlis ilmu, kamu untung. Sebab itu orang yang mati dalam keadaan yang mengekalkan menuntut ilmu, maka lepas siksa kubur. Untung. Cuma kamu lah, kamu bersungguh-sungguh atau tidak bersungguh-sungguh. Iaitu barang antara umur 20 hingga 40 tahun dan waktu awal mudanya.
kerana bahawasanya panca indera dan segala kuat mendapatkan itu sempurna lagi kuat pada masa mudanya. Kenapa disuruh menuntut ilmu masa muda? Sebab ingatan kita masa tu kuat. Kuat. Bila dah berumur, banyak benda lupa. Banyak benda lupa. Maka apabila luputlah oleh mudanya dan mendapat akan hari tuanya, nescaya dhaiflah oleh kekuatan dan panca inderanya. Maka tiada kuasa ia akan atas menghasilkan ilmu-ilmu. Bila dah tua nak ngapal pun susah. Muda-muda kuat. Muda kuat. Kuat muda-muda kan. Abi dulu masa muda surah Qiyamah tu Abi hafal lebih kurang 10 minit. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Pada mula sampai habis Abi hafal 10 minit. Depan ni Abi hafal. Depan ni. Ada satu budak pondok, dia cakap dengan Nabi, Abi ni budak bodoh. Yalah, orang bodoh. Daripada kecil bodoh ni kena hina. Memang Abi ni daripada kecil memang selalu orang bodoh ni kena hina. Jadi seorang budak pondok ni datang madrasah. Dia kata, dia tanya Abi ni, Abi cakap tak tahu. Memang guru Abi ajar. Kau kena selalu sebut kau ni tak tahu dan kau ni bodoh. Sebab ilmu ni tak payah tunjuk. Sebab dia macam minyak wangi. Nabi cakap tak tahu. Apalah dia kata. Jom kita hafal surah Qiyamah. Nabi kata Abi tak pandai. Jadi dia paksa juga. Akhirnya Abi hafal dulu 10 minit. Abi kata tasmih. Jadi dia pun tengok. Abi kata awak tak pandai. Saya memang tak pandai, tapi Allah bagi saya boleh hafal surah Qiyamah ini 10 minit. Dia tak hafal-hafal sampai sudah. Itu apa moral cerita Abi nak sebut? Walaupun kamu ada ilmu, jangan sekali memandang orang lain lebih rendah daripada kamu. Sebab sifat ahli ilmu tak macam tu. Sifat ahli ilmu, mereka ni sentiasa menyanjungi semua orang, walaupun seorang kanak-kanak sekalipun. Seperti ini Imam Syafi'i buat. Sebab tu apabila kamu besok diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Abi, cerita selalu tekankan pada kamu tentang keberkatan. Jangan sampai ilmu kita menjadi laknat atas kita. Rasa diri kita terlalu hebat, rasa diri kita tinggi sehingga kita terlupa. Banyak kisah yang ditunjukkan oleh Allah. Sebab itu seseorang yang mempunyai ilmu mesti dia mempunyai rasa rendah diri. Kerana apa? Kerana kata ulama, awal ilmu bodoh dan akhir ilmu bodoh. Kenapa awal ilmu bodoh? Sebab masa mula kita tak ada ilmu, memang kita bodoh. Kita ada rasa bodoh tak? Bodoh dengan orang segan-segan. Bagi kita orang bodoh.
Bila kita dah belajar, jaga. Jangan sampai kita rasa diri kita hebat, diri kita berilmu. Sebab semakin kita belajar, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, semakin kita mengenal Allah. Tatkala itu kita melihat kita tetap menjadi hamba-Nya yang bodoh. Sebab yang mempunyai ilmu adalah Allah. Jadi rendah diri selalu. Tak rugi rendah diri. Sebab apa? Sebab Nabi jamin orang yang rendah diri, Allah angkat makamnya pada sisi dia. Pada sisi Allah, makam tu diangkat, makin tinggi. Biar tak dikenal di bumi, tapi biar kita dikenal di langit. Makhluk di bumi tak kenal tak apa, tapi makhluk di langit kenal kita. Orang yang duduk dalam majlis ilmu disebut oleh malaikat, tu fulan bin fulan, nama kita disebut-sebut. Tapi kalau kita ikhlas, nama kita disebut oleh malaikat. Biar makhluk di bumi tak kenal tak apa, tapi makhluk di langit kenal, malaikat kenal dia. Sebab ini yang dijanjikan oleh Sayyidina Rasul. Orang yang sedang menuntut ilmu lalu mendapat salawat daripada malaikat. Salawat daripada malaikat iaitu maghfirah, keampunan. Malaikat sebut nama kita, ya Allah, ampunkan fulan bin fulan. Dia mengaji dalam keadaan yang ikhlas, dalam keadaan penuh adab, dalam keadaan penuh keberkatan, maka orang ini dapat keampunan. Malaikat minta ampun. Ya. Betul tak semua orang mengaji mereka mendapat selawat? Tak semua orang. Tiada kuasa yang menghasilkan ilmu dan sekalian pengetahuan dan kepandaian. Maka ketika itu tak dapat tidak dari mengambil untung pada hari-hari mudanya. Seperti dikatakan syair, iaitu dengan kadar kepenatan diberi akan dikau akan barang yang engkau kehendak. Maka siapa-siapa yang berkehendak, maksudnya berdiri ia pada malam dan hari-hari muda itu, maka mengambil untung kamu akan dia. Wahai saudara, bahawa hari-hari muda itu tiada berkekalannya. Siapa nak dapat ilmu, dapat barokah ilmu, jadikan malam sebagai tunggangan. Waktu muda gunakan untuk mendapat, untuk cari ilmu, untuk berusaha ke arah mendapat ilmu. Sebab muda tak lama. Sampai masa kamu akan tua. Ya, bila kamu akan tua, ketika itu kamu rasa alah ruginya. Muda kamu rasa kuatlah. Kalau kamu tak sihat, demam, kamu rasa kuat. Bila sampai umur tua, walhal demam sama dengan orang muda. Tapi bila tua, demam tu rasa tak larat. Itu tak larat, ini tak larat, itu tak larat. Gunakan masa muda dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya tua ni apa ni? Umur dekat mati. Jadi kenapa Allah tak mati lagi? Allah tak matikan lagi kita yang dah tua-tua ni. Allah bagi kesempatan untuk minta ampun. Sebab Sebab masa muda dulu kita dah buang kepada perkara-perkara yang dimurkai Allah. Lalu Allah bagi
masa tua, minta ampun, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Dalam masa kita minta ampun, mati, maka kita mati dalam keadaan yang dikira sebagai ahlu taubat. Jaranglah ada orang baik dari kecil. Kamu untung, ya. Itu kamu kena syukur dari kecil kamu duduk madrasah. Tapi kamu kena doa, ya Allah, kekalkan aku di dalam kebaikan sehingga aku tua. Minta macam. Sebab ada orang yang kecil-kecil dia dapat kebaikan. Waktu pertengahan umurnya dia dalam kejahatan. Pertengahan umurnya dalam kejahatan. Akhir kita tak ada. Ada orang yang waktu mudanya dalam kejahatan, pertengahan umurnya dipilih oleh Allah dalam kebaikan. Betul, kamu kena doa, minta. Sebab kita tak tahu hidup kita macam mana. Takdir Allah atas kita, kita tak tahu. Maksudnya diberi akan dikau akan barang yang engkau kehendak itu dengan kadar kepenatan kau pada menuntutinya. Maka siapa-siapa yang berkehendak bahawa didapatkan maksudnya, apa yang sungguh-sungguh dapat. Kamu sungguh-sungguh nak jadi baik, tentu kamu minta kepada Allah, tentu kamu usaha nak jadi baik, maka kamu minta dengan Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa salah? Habis selalu sebut dengan kamu tu. Apa yang Allah tak ada? Semua benda Allah minta kepada Allah Ta'ala. Apa? Kamu nak apa? Kamu nak ilmu, minta. Kamu nak Quran, minta. Kamu nak apa sekali. Jangan kamu malu nak tadah tangan dengan Allah, ya Allah. Habis itu je. Orang bodoh macam habis ni, habis bergantung dengan Allah. Sebab yang ada segala-galanya Allah. Dia nak apa? Nak baca kitab, minta dengan Allah, ya Allah, aku nak baca kitab ni, tolonglah. Sebab yang mempunyai ilmu kita bodoh. Tapi bila kita lupa minta dengan Allah, kita merasakan kita berilmu ketika itu. Kenapa perlu minta dengan Allah? Supaya kita mendapat irsyad. Doa ni sebenarnya supaya kita dapat irsyad. Irsyad ni apa? Petunjuk. Maka siapa-siapa yang berkehendak bahawa didapat akan maksudnya, hendaklah berjaga ia pada malam-malam, pada menuntut akan maksudnya, maksud ilmu, dan loba oleh kamu, tamaklah, dan mengambil untung olehmu akan hari-hari mudanya, pada menuntuti akan maksud-maksud engkau itu. Waktu muda kita cari dan harap diistiqamahkan. Selamat. Bila dah ada ilmu, jangan lupa berta'awuz, mohon perlindungan daripada fitnah Ini banyak orang lupa. Bila dia dah berjaya, dah ada ilmu, dah hafal Quran, dia terlupa mohon perlindungan Allah daripada fitnah ilmu.
Ya. Fitnah ilmu ni apa? Ilmu itu tidak boleh menjadi ilmu manfaat kan ada doa. Ya. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ilmu yang tidak bermanfaat, satu fitnah. Maka tak dapat tidak dari memelihara akan dia dan mencapai akan dia dahulu daripada luput peluangnya. Sementara Allah bagi peluang, ambillah. Kerana bahawasanya peluang itu lalu ia seperti lalu awan saja. Peluang tu namanya hidayah. Itulah petunjuk Allah. Walaupun duduk tempat ilmu, tapi tak dibagi peluang oleh Allah, tak dibagi hidayah oleh Allah, tak dapat. Kalau Allah tak ada, tetap tak ada, tak dapat. Peluang itulah hidayah. Ya. Dan sayugia bahawa jangan menyusah dan mempenat ia akan dirinya, akan sebagai susah dan penat yang sangat. Jangan melampaui. Itu kata Nabi SAW, afdalul a'malu awsatuha. Sebaik-baik amal itu yang pertengahan. Dan bahawasanya jangan mendhaif akan dirinya hingga bukan ia daripada beramalnya, ya, bahkan hendak berlemah lembut ia pada demikian itu. Maknanya pertengahan, ya. Dan bermula berlembah lembut itu asal dan lunas yang besar pada sekalian perkara. Bersabda Nabi, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Sampai situ. Insya-Allah malam besok kita sambung. Doakan Nabi, mudah-mudahan Allah bagi kesihatan yang baik pada Nabi, bagi keafiatan yang baik. Kita tak tahu apa ketentuan daripada Allah, apa takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan walaupun kita tak seperti mana tempat lain baca kitab besar-besar, penuh dengan bacaan kitab, Abi tak dapat pimpin kamu, cuma dapat baca lepas maghrib sampai pukul 9 lebih, Jadi itu sekadar yang Abi mampu. Abi selalu cakap dengan kamu, jika kamu rasa perkara ini tak cukup pada kamu, maka kamu carilah madrasah lain, sekolah lain, yang kamu rasa yang itu yang kamu boleh buat. Abi mampu setakat ni, Abi orang pandai, cuma Abi boleh bawa kamu, tunjukkan kamu macam mana nak menuju jalan untuk kamu boleh dekat dengan Allah, kamu boleh hampir pada Allah Ta'ala. Apa yang Abi belajar dulu dan dididik oleh masyayikh Abi, kata ilmu ni sebenarnya dia kata macam barang, barang tu kamu nak guna ke mana? Kalau kamu guna pada benda baik, dia jadi baik. Kalau kamu guna pada benda jahat, dia jadi jahat. Ilmu tu macam tu lah. Kalau kamu guna untuk jalan akhirat, dia jadi akhirat. Tapi kalau kamu guna untuk jalan dunia, dia jadi dunia. Itu ulama-ulama dulu, guru-guru yang dulu-dulu mereka hebat.
Sebab itu masya-Allah, mudah-mudahan Abi doakan kamu sihat walafiat, berkat hidup dalam redha Allah, dan siapa-siapa yang tak sihat, sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakit mereka, Allah sihatkan mereka, Allah mudahkan urusan mereka semua insya-Allah. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, pimpinlah kami ke jalan-Mu yang lurus, ya Arhamar Rahim. Tetapkanlah hati kami dengan agama-Mu, ya Allah. Jangan Kau bolak-balikkan hati kami, ya Allah, atas agama-Mu dan atas berbuat taat kepada Engkau, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, maafkan salah-salah kami, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, tenangkan hati-hati kami dengan perkara yang telah Kau janjikan atas kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang Kau kasih dan Kau sayang, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, jadikan kami hamba yang redha dengan setiap ketentuan-Mu dan takdir-Mu atas kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba yang Engkau kasih dan Engkau sayang di yaumul mahsyar kelak, ya Zal Jalali wal Ikram. Saat semua orang bertelanjang, kami Kau berikan pakaian, ya Allah. Saat semua orang Kau malukan, kami Kau muliakan, ya Arhamar Rahim. Saat semua orang Kau buka aib-aib mereka di padang mahsyar, kami Kau tutup, ya Allah. Kami Kau sembunyikan, ya Allah. Ya Allah, saat Kau hisab dan Kau kira semua amalan hamba-hamba-Mu di padang mahsyar, kami Kau lepaskan, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa qalban khashi'an wa yaqinan sadiqan wa dinan qayyiman wa rizqan halalan tayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil